Assalamualaikum. Hai semua. Selamat datang ke channel Cikgu Aisyah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan kesihatan, reproduktif dan sosial. Standard pembelajaran. Baik, dalam topik ini kita akan mempelajari beberapa standard pembelajaran. Yang pertama adalah menghuraikan maksud identiti seksual, iaitu setiap orang dilahirkan sama ada sebagai lelaki ataupun perempuan. Kedua, menghuraikan maksud orientasi seksual atau keinginan seksual terhadap berlainan jantina atau sesama jantina atau kedua-duanya sekali. Ketiga, menjana idea cara untuk menangani kecelaruan identiti seksual dan orientasi seksual yang bertentangan dengan agama serta budaya dalam masyarakat Malaysia. Keempat, menyatakan maksud kehormatan diri. Kelima, menganalisis kepentingan menjaga kehormatan diri dengan mengamalkan kebersihan, keselamatan dan kesihatan. Keenam, menilai kesan terhadap diri, keluarga dan masyarakat sekiranya tidak menjaga kehormatan diri. Identiti seksual. Identiti seksual melibatkan aspek psikologi dan ciri-ciri tingkah laku yang berkaitan dengan seseorang individu sama ada lelaki ataupun perempuan. Identiti seksual merujuk kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah penerimaan tingkah laku. Yang kedua, sikap dan personaliti yang diwarisi. Dan yang ketiga adalah perbezaan lelaki yang bersifat rasa, manakala perempuan yang berciri lemah lembut. Orientasi seksual. Orientasi seksual merupakan kecenderungan identiti personal terhadap seksual tertentu yang akan mencerminkan diri individu atau tarikan seksual atau emosional kepada individu yang berlainan jantina, sesama jantina atau kedua-duanya. Dalam orientasi seksual terdapat 3 bahagian. Yang pertama adalah heteroseksual. Yang kedua adalah biseksual. Dan yang ketiga adalah homoseksual. Heteroseksual merupakan tarikan seksual terhadap pasangan yang berlainan jantina. Manakala biseksual pula merupakan tarikan seksual terhadap kedua-dua jantina. Seterusnya, homoseksual merupakan tarikan seksual terhadap jantina yang sama. Langkah-langkah menangani kecelaruan identiti dan orientasi seksual. 1. Peranan remaja. Sebagai seorang remaja, terdapat beberapa langkah untuk menangani kecelaruan identiti dan orientasi seksual. Yang pertama adalah mengelakkan cara hidup yang tidak baik. Kedua, mengelakkan menggunakan media sosial untuk perkara-perkara yang negatif. Ketiga, bergaul dengan rakan-rakan ke arah politik. Dan keempat,
mengelakkan diri daripada terjebak dengan rakan-rakan yang tidak berakhlak. Dua, peranan ibu bapa. Sebagai seorang ibu bapa, terdapat beberapa langkah-langkah untuk menangani keseluruhan ahli gizi dan orientasi seksual. Yang pertama adalah memberi pendidikan agama yang mencukupi. Kedua, memisahkan anak-anak ke persekitaran yang lebih selamat. Ketiga, memantau pergaulan anak-anak dengan cara mengenali rakan anak-anak. Keempat, mendidik anak-anak untuk melakukan kebaikan serta mengamalkan budaya hidup sihat. Dan yang kelima adalah memberi nasihat dan bimbingan yang secukupnya. Kehormatan diri. Kehormatan diri seseorang berkait rapat dengan aspek penjagaan amalan kebersihan, keselamatan dan kesihatan diri. Hal ini bertujuan untuk memastikan kehidupan seseorang individu akan lebih selesa dan sempurna. Terdapat 3 aspek dalam konsep kehormatan diri. Yang pertama adalah keselamatan diri. Kedua, kebersihan diri. Dan yang ketiga adalah elakkan berkongsi barang peribadi. Pertama, keselamatan diri adalah seperti memakai pakaian yang bersih dan sesuai, tidak mencolok mata. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan diri daripada niat jahat orang lain terhadap kita. 2. Kebersihan diri. Kebersihan diri adalah bertujuan untuk mewujudkan suasana yang harmoni dan selamat dalam keluarga dan masyarakat serta dapat meningkatkan maruah dan kehormatan diri. Ketiga, elakkan berkongsi barang peribadi. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan diri daripada berkongsi pakaian, wala, ikat atau peralatan lain agar kita terhindar daripada pelbagai jenis penyakit. Kepentingan menjaga kehormatan diri. Terdapat 3 kepentingan menjaga kehormatan diri. Yang pertama adalah menjaga kehormatan diri adalah penting agar tidak mudah terpengaruh dengan amalan atau gejala negatif. Kedua, apabila kita menjaga kehormatan diri, pastilah diri kita akan disanjungi dan dihormati. Dan yang ketiga adalah menjaga kehormatan diri pasti mampu mencapai kejayaan yang cemerlang dan berterusan. Kesan jika seseorang individu tidak menjaga kehormatan diri. Yang pertama, masa depan menjadi gelap dan menjejaskan pelajaran mereka. Mereka turut menanggung malu kerana maruah diri dan nama baik tercemar. Kedua, kesan tidak menjaga kehormatan diri bukan sahaja melibatkan diri sendiri, namun keluarga turut mendapat malu kerana maruah mereka tercemar dan terjejas. Tiga, mereka yang tidak menjaga kehormatan diri akan berasa kurang selesa atau tidak bergaul. Selain itu, mereka akan dipulangkan oleh masyarakat setempat atau sukar meminta bantuan. Mereka juga akan dipandang serong dan dianggap kesimpulan. Kemahiran kecakapan sosial adalah amat penting dalam mengenal pasti identiti dan orientasi seksual serta kepentingan menjaga kehormatan dan keselamatan diri. Kesihatan diri dan reproduksi merangkumi kesihatan diri dan mental serta ketiadaan penyakit dan berkaitan proses, fungsi dan sistem reproduksi. Aspek ini meliputi keupayaan untuk menjalani kehidupan seksual yang
betul dan selamat. Di samping itu, banyak pihak yang harus memainkan peranan dalam memelihara kesihatan, kehormatan dan keselamatan individu sekeliling. Sekian, itu sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi. Bye.